Jadi setelah kita bincangkan tentang definisi pancangan dan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah tentang pancangan dalam Islam, sekarang kita beralih kepada kepentingan pancangan. Apa pentingnya pancangan dalam kehidupan kita? Ya, banyak kepentingannya. Antaranya ialah pancangan menjadi asas untuk menggerakkan sesebuah organisasi. Ya, tanpa pancangan pemimpin ataupun pengurus ataupun pekerja akan hilang arah sebab tak ada asas. Kenapa perlu buat? Kan? Jadi perlu ada perancangan supaya ia dapat memandu majikan pekerja ke arah yang sama. Itu yang bawa kepada yang kedua. Kerana pentingnya perancangan ni, ia dapat menentukan hala tuju organisasi. Ya, contohnya dalam masa 5 tahun akan datang, apakah perkembangan ataupun kemajuan yang ingin dicapai oleh syarikat. Dalam masa 10 tahun akan datang, berapa buah cawangan yang akan dibuka. Jadi ini semua perlu pada perancangan. Ya. Dan yang ketiga, perancangan juga mampu menjadi kayu ukur atau kayu pengukur kepada kejayaan dan kegagalan organisasi. Sebab dalam perancangan nanti kita akan tetapkan, contohnya kalau you buka sebuah perniagaan, ya, pasti ada sasaran, target, kan, target sale. Berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta yang ingin dicapai dalam masa setahun ataupun 6 bulan. Ya. Jadi sekiranya sasaran tak tercapai, maka syarikat dapat mengenal pasti kelemahannya di mana. Ya. Sebab berdasarkan perancangan apa sasaran, kita tetapkan dalam masa 6 bulan kita mampu mencapai 1 juta jualan, contoh. Jadi ia menjadi satu kayu ukur kepada kejayaan dan kegagalan. Kalau katakan syarikat mampu mencapai melebihi sasaran, maka ia menunjukkan bahawa syarikat itu berjaya. Dan sekiranya syarikat gagal mencapai sasaran, maka ia menunjukkan syarikat gagal untuk merancang, contoh. Ya. Seterusnya, elemen perancangan dalam organisasi. Okay? Jadi apa yang perlu dalam sesuatu perancangan? Yang pertama, perlu mengenal pasti sumber yang ada. Tak kira lah sumber dari segi sumber tenaga, ya, dari segi peralatan, dari segi modal. Jadi perlu kenal pasti supaya perancangan itu dapat dilakukan dengan baik dan kejayaan mampu dicapai, ya, dan masalah mampu dikurangkan. Yang kedua, perlu kepada penentuan matlamat atau objektif organisasi. Jadi bila kita merancang, kita perlu ada matlamat dan objektif. Apa yang kita nak capai. Kalau kita merancang tanpa ada matlamat, maka kita akan lost. Ya? Kita akan hilang arah. Yang ketiga, penentuan garis panduan untuk mencapai objektif organisasi. Perlu ada garis panduan. Untuk mencapai sasaran jualan sebanyak 1 juta dalam masa tempoh 6 bulan. Apakah langkah yang perlu dibuat? Ya. Untuk jawatan pemasaran, apa yang perlu dilakukan? Untuk bahagian kewangan, apa pelaburan yang perlu dilakukan? Contohnya kita perlu laburkan sebanyak berapa puluh ribu untuk tujuan pengiklanan, contohnya. Ya. Kemudian bagi pekerja pula, apa yang perlu dilakukan? Ya. Jadi perlu ada garis panduan. Ya. Jadi itu perlu dimasukkan di dalam perancangan. Jangka waktu yang digunakan untuk capai objektif perlu ada. Contoh tadi saya katakan dalam masa 6 bulan kita sasarkan 1 juta jualan, ya, 1 juta ringgit jualan. Maka ada jangka waktu. Kita merancang tanpa ada jangka waktu, kita juga tak dapat menentukan sama ada kita gagal ataupun berjaya. Dan mungkin juga kita akan terus saja buat perkara tanpa ada sasaran, kan? Contohnya orang berniaga, kita berniaga dan kita tak ada sasaran. Untuk bulan ni berapa yang kita perlu ada, yang kita boleh capai.
ya. Jangka waktu itu mampu memberi motivasi. Okey, sekarang kita ada masih untuk mencapai 1 juta jualan, kita hanya ada tempoh dalam 1 bulan saja lagi. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jadi tindakan susulan ataupun tindakan pengawalan mampu diambil, ya, sebelum kegagalan berlaku. Ya, sebab tu perlu ada jangka waktu. Okey, seterusnya falsafah dan prinsip organisasi juga perlu ada, dan biasanya falsafah dan prinsip ini diterjemahkan dalam bentuk visi dan misi syarikat atau dalam bentuk nilai yang diterapkan kepada pekerja, ya, ataupun piagam pelanggan. Itu semua adalah falsafah dan prinsip organisasi, ya. Okey, yang seterusnya keseluruhan kegiatan organisasi. Okey, jadi perlu ada contohnya dalam sebuah jabatan. Okey, apakah jawatan yang perlu diadakan, ya, supaya urusan operasi mampu berjalan dengan lancar, ya. Jadi semua ni perlu ada, ya, dalam perancangan. Okey, seterusnya yang kelima, prinsip-prinsip perancangan dalam Islam. Okey, di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, suatu perancangan itu perlu dirancang oleh semua individu dalam organisasi. Maksudnya perancangan itu perlu melibatkan semualah, ya. Jadi tidaklah ia hanya dirancang oleh pihak atasan tanpa perbincangan dengan pihak bawahan ataupun pihak pekerja, ya. Sebab mungkin kadang-kadang ada perkara yang tidak diketahui ataupun yang terlepas pandang oleh pihak atasan. Jadi pihak bawahan yang melaksanakan, ya, kumpulan pelaksana ni mampu memberi input, ya, kepada pihak atasan tentang cara yang terbaik untuk melaksanakan suatu kerja, ya. Okey, yang kedua, perancangan juga perlulah fleksibel. Jadi mungkin contohnya kalau kita sasarkan jualan tu dalam masa 6 bulan untuk capai 500,000 ataupun 1 juta, perkara ini boleh sesuai padan dengan keadaan lah. Contohnya yang berlaku sekarang, sewaktu PKP, ramai peniaga, ya, pekerja-pekerja kontrak yang hilang pekerjaan, ya, sebabkan mereka perlu berada di rumah ataupun bekerja dari rumah, ya. Bagi yang bekerja di rumah masih lagi ada pekerjaan, tapi bagi yang pekerja kontrak, mereka tidak ada pekerjaan, dan majikan pula mungkin tidak ada wang yang cukup untuk membayar gaji pekerja-pekerja, ya. Jadi dalam hal ini mungkin perancangan tadi perlu fleksibel, ya, sebabkan oleh keadaan di luar jangka, maka kita perlu tukar ataupun kita perlu ubah target atau sasaran jualan tu kepada sasaran yang lebih rendah, ya. Okey, yang ketiga, perancangan juga perlu dilaksanakan secara berjamaah. Sudah pasti suatu operasi atau pekerjaan itu tak mampu dilaksanakan oleh segelintir ataupun satu pihak sahaja, ya. Perlu ada pihak yang merancang dan pihak yang melaksana, ya. Jadi sebab itulah ia perlu dilakukan secara berjamaah, ya, tanpa teamwork, ya, kerja secara berkumpulan ini, ya, semangat berkumpulan ini, maka suatu perancangan itu agak sukar untuk dicapai, dan biasanya akan menemui jalan buntu, ya. Yang keempat, yang ini membezakan antara perancangan dalam Islam dan juga perancangan dari perspektif konvensional ataupun barat, ya. Ketentuan kejayaan perancangan datang dari Allah SWT. Kita kena ingat dan percaya bahawa apa-apa yang kita rancang ini adalah usaha kita, ya. Tetapi yang menentukan kejayaan, yang menentukan sama ada kita mampu mencapai target ataupun sasaran yang telah ditetapkan, itu adalah terletak dengan Allah, ya. Jadi berbeza dengan barat, ya. Apa yang kita rancang perlu capai, ya. Jadi dalam Islam, apa-apa yang kita rancang itu masih lagi tertakluk kepada keizinan Allah. Kalau Allah tak izin, kita cuba, kita rancang sebaik mana pun, masih lagi ada beberapa persen, at least 1%, ya, yang mana
akan berlaku kegagalan. Ya, jadi itu yang perlu kita percaya.